Okey Baik, iman tadi macam itulah. Kalau kita beriman betul-betul dengan Allah Ta'ala, maka kita kena rajin infakkan apa yang keperluan kita ada. Kita dah ada perlu dah, rumah semua, anak kita semua ada. Ada lebih tu kita sedekah-sedekahkan. Contoh dia lah macam Hakim kata okey RM10 untuk seorang kan, untuk kita buat biaya, bukan kata kuliah saja. Macam sahabat-sahabat kita yang keperluan untuk nak beli makanan ke apa, kita bantu. Apa duit tadi tu, duit yang kita bagi tiap-tiap bulan RM10 tu, kita ada ahli 80 orang lah ni. Kalau sebulan RM10 dah 800 banyak benda tu kan. Kadang-kadang saya mengajar pun saya bukan ambil sangat kan. Tak, kita kalau orang bagi kita kena ambil. Orang kata sombong pula kan. Tapi saya tak minta. Saya lagi bagi dah. Orang bagi 10, saya bagi 20 tak apa. Pasal apa? Kita nak bagi hidup. Kita tak mau jadi macam arwah ustaz tu, dia tak minta. Dah orang pun tak bagi. Yang bagi tu hanya faham ya. Yang main perhabis lagi tu dah lah bayar rumah dia, makan minum pergi berak pula berselerak, jenuh pula. Kartun tu bini dah tu nak cuci. Tak boleh tengok Allah tu. Habis tu kita mengaji berkatnya mana? Ya dah kan nak kena tapi faham. dia ada sebut Kan? Ustaz ada sebut masa yang dalam video tu sebut dia kata dia tak mampu lah nak membersihkan kebetulan. Ya, okey. Baik. Kita tahu lah iman tu rukun iman lah kan. Contoh dia banyak lah. Kalau nak cerita tadi dia start daripada solat tu, start pada wuduk tadi tu kan. Dan hari ni siapa kita suka berkelahi? Kadang dalam grup pun berkelahi sampai tak tahan leh. Betul tak? Dalam tauhid sendiri enggak sama-sama mengaji tauhid selalunya. Tauhid ni kasih sayang. Sebab Nabi kata la yu'minun. Ingat saya saja Nabi kata la yu'minun, tidak beriman. Nampak dia buat iman, dia tak buat la Islam lah. La yu'minu. Kenapa buat tak elok? La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman. Nabi mak tu tak beriman. Kita tak beriman. Nabi kata tak beriman. Nabi. Aku. Kita yang teruk lu. Tidak beriman salah seorang pada kamu apabila kamu tidak menyintai saudara kamu seperti mana kamu menyintai diri kamu sendiri. Apa maksud dia tu? Jangan penting diri sendiri. Kalau kawan minta ni Pak Syed mai tolong ajak saya ni, saya tak boleh. Saya kena ajak tau sebab dia mai minta. Dia mai minta siapa suruh? Allah Taala hantar mai. Hang ngaji tahid tak kena hantar. Hang tak cukup tidur tak apa. Hang tak tidur hang punya pasal tu. Tapi hang nak ajak lah. Susah ya. Tapi tu lagi mengaji, Allah akan hantar mai macam-macam. Dia hantar tak apa. Kalau dia hantar janda saya angkat tangan. Abang pilih yang mana? Biar. Ingat bini yang sakit, jaga sakit ya. Kena ingat tu. Bini itulah yang cuci pungkok kita. Nampak? Yang tu yang bagus, yang terbaik. Okey. Boleh faham lah? Iman tu rukun iman lah, tapi kita kena banyaklah pecahan dia tu kan. Kerja tu yang kita kerja buat nafi isbat tadi. Banyak. Kemudian ihsan. Ihsan tu macam mana? Ihsan ni dia asal perkataan hasan, hasanah. Kan? Hasan kan cucu Nabi nama Hasan kan. Kalau Husain dia macam ni. Piramid ada buat kan Hasan dan Husain kan? Husaini. Nama dia Husaini. Kita panggil Husain ya, nama Husaini. Ni Hasan. Hasanun, Hasan. Hasan ni satu kebaikan. Kalau Husain ni dua kebaikan. Tu nak faham lah tu. Dia tahu lah. Faham tak ni? Nampak? Kalau macam kita kata ni. Okey. Yang ni saya tulis Arab, kalau tulis Rumi, dia tak faham, tak nampak. Ni. Okey. Bukan. Okey, dia macam ni. Okey, dia macam ni. Okey. Okey, soalun. Soal lah.
Yang saya faham, kalau dia punya panjang tu 2 rakaat. Ni. Soalan tu 2. Kita sebut soalan ni. Ustaz, saya ada satu soalan ni. Mana bukan satu soalan, 2 soalan dia nak tanya. Kalau saya nak tanya satu soal, tu boleh. Satu soal ni. Mana? Soalun. Nampak? Satu soal. Kalau ni 2 soalan. Kalau banyak soalan? Soalun. Mas'alun pun boleh, mas'ulun makna masalah. Banyak-banyak soalan. Masalah. Nampak? Ini mencari ni. Husaini, Husain, Hasan. Nampak mana 2 kebaikan. Kalau kau ni 1, kau ni 2. Baik. Kalau daripada itu timbulnya ihsan. Ihsan ni tambah alif depan. Nampak? Ihsanun. Makna kalau alif di depan ni kalau mengaji lah, alif depan ni dia panggil isim tafdil. Makna kata, kalau buat baik tu, siapa pun tak boleh hit lah. Faham tak? Dia yang terbaik lah. Orang tak boleh, orang terten dia lah, tak boleh potong dia lah. Tak boleh challenge lah. Ni panggil ihsan. Faham tak? Contoh macam kita kata kabir. Kabir besar. Bukan Kabir Bedi tu yang filem Simbad tu. Itu Kabir Bedi. Kabir tu besar. Kabir. Kabara. Daripada sini dah timbulnya takbur. Cakap besar. Faham tak? Oh tu tak apa. Mana orang kata oh tu dia faham lah. Contoh sifat ihsan. Sahih. Nak tunjuk ni maksud dia. Kabir tu, kabirun mana? Besar. Ataupun kubra pun besar kan. Tapi kalau dia sebut buah alif depan, siapa pun tak boleh sebut akbar. Nama abang sendiri pun tahu. Akbar. Mana? Besar. Orang tak lihat. Tapi tu kita sebut Allahu Akbar. Sebutlah betul-betul Allahu Akbar. Ba tu pula kena gegar. Dia ada takrir tu. Ak. Allahu Akbar. Ak. Dia duduk tani. Ak. Dia belakang ni. Tu lebih tu ada gambar rajah tu kan. Ada saya bagi gambar rajah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ak. Cuba pak. Ak. Jadi tu. Nampak jadi ya. Ak. Dia ada kaf ni. Kaf ni dengan qa ni dia dekat sama. Faham tak? Kaf dengan qa ni tempat dia dekat-dekat. Dia aq. Ak. Dia nampak. Tapi tu kalau kita baca doa kunut. Kan? Allahumma hdini fiman hadait. Kan? Ta tu dia punya hamas. Ada kalau mengaji sifat-sifat huruf lah. Nanti saya akan ajak yang takut. Cuma mau mai lah. Tak mau mai saya tak boleh buat apa. Takkan saya nak pergi rumah ke rumah. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nampak? Beza tu tak tu? Kaf. Yang lain semua mati ta. Kadang-kadang orang baca tu pun tak kena. Cuba tanya Allahumma hdini fi mahdi tu apa maksud dia? Kalau Allahumma ni kan? Allahumma ni kan nama-nama Allah yang dicatat dalam Quran. Nama Allah ni banyak. Tapi dicatat 99 Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dia masuklah ni akan sebut Allahumma ni. Semua masuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Nampak tak? Tapi tu seronok dah kalau kita mengaji ni. Di masjid mana catat macam ni? Tak catat. Okey, tadi sahabat kita tanya cuba sebut tentang ihsan. Buat baik. Sifat dah. Macam ni. Perbezaan. Sifat dah macam Abang Rosli mai. Abang Yusuf mai mengaji sini. Kak Faridah pun mai. Ni pun mai, semua mai. Mai rumah hakim ni. Hakim buat ihsan jamu makan. Ihsan tu. Nak balik bagi pula duit poket. Nah, duit minyak seorang 100. Ihsan sungguh kalau tu dia tiap minggu boleh mai. Tu ihsan. Kita boleh buat tak?
Payah. Boleh buat tapi sikit sekala boleh ah. Kalau kap tanya, okey aku balik kampung lah Pak Haji. Bajet. Tu ihsan. Nabi macam ni, dia tengah jalan tengah berjalan dengan Nabi tengah jalan dengan para sahabat lah, Umar apa semua. Mai Arab Badui, kan Nabi kan dia ada macam kain selendang tu. Dia tarik sana sampai berbekas. Dah tarik tu lah, dia kata. Dia tak panggil Nabi, ya Muhammad. Buat mai duit berapa yang ada. Nabi bagi duit. Ada lagi, aku tak mahu, aku nak lagi. Nabi ambil lah rumah bagi, nampak? Kita boleh buat. Omar sekarang nak tabuh ha. Janganlah kau Omar kan tak tahu panggil. Kalau ada kat rumah cakap tak ada. Kita boleh buat. Payah. Tu benar-benar sifat sidik tu. Sifat amanah, tabligh. Tak ada nak nipu langsung. Tak ada tipu. Itulah yang susah. Kita nak selamatkan yang rumah. Dia tipu ni ada sebab dan ada setengah kita bukanlah tipu sunat, tak tipu tetap berdosa tetapi nak menyelamatkan benda yang lagi besar mudarat kan. Dia cakap betul lah. Dia ni sudut fiqh, tapi tu kalau nak untung ngaji fiqh. Salam dia kena hadis sahih. Okey, dah faham tak? Iman tu apa dia? Islam tak kat mengucap lah. Kerja buat tak ada. Kalau mengi tauhid lah. Betul salah orang tak betul, orang tak betul. Kalau orang Islam, kalau dia Islam, dia belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, dia beriman, memang dia Islam. Tetapi dia Islam belum tentu beriman. Dia hanya gitu. Saya ada satu India tu. Saya tahulah cara dia pun kita pun faham. Dia kata saya ni orang Islam lah kan. Lepas tu dia baca lah Fatihah apa semua. Kita pun tahu mungkin dia baru masuk kan. Tapi Alhamdulillah kan. Kemudian dah habis tu badan lebih kurang tua saya lah. Saya tanya umur 40. Sedangkan kita 50 lebih kan ni. Hampir-hampir 60 kan. Lepas tu dia kata abang, saya nak makan ada RM10. Saya bagi. Tapi saya kata saya boleh bagi. Saya tak kisah. Saya boleh bagi. Cuma saya kata adik, Islam bukan disuruh kita pinta macam tu. Nampak sangat lekeh dengan Islam. Disuruh kita badan sihat boleh kerja. Tapi saya pergi kerja orang tak minta. Belama kerja agak boleh dia. Nama kata depa masuk Islam ni hanya pertama nak kahwin. Macam nak tak ada ni. Tapi yang betul-betul masuk macam doktor apa yang rawi tu, tu memang hebat lah sebab dia masuk dengan ilmu dan penuh kesedaran. Ni masuk nak cari untung. Jadi macam kita mengaji tauhid pun nak dapat untung. Dapat untung lah. Macam yang cerita ayat Hujurat tu kan. Macam tadi baru yang kita baca. Nak dapat duit zakat ya. Lepas tu mengaku beriman. Islam, beriman. Allah kata hamba bukan beriman, hamba Islam sebab iman tak masuk, tak serap dalam badan lagi. Nampak? Dia cakap gitu. Okey, selesai dah. Penipu sama ayat cakap suka tipu lah. Dia nak bagi sedap dia buat haji motor apa semua kan. Tapi berdusta ni apabila dibagi amanah, kita mendusta. Dia tak sama. Contoh Allah bagi amanah mata kita untuk apa? Untuk tengok apa kejadian keliling, tengok kebesaran dia. Ayat-ayat Allah ni apa yang dia cipta tu termasuk dengan diri kita sendiri. Itulah ayat-ayat dia. Itu tanda kebesaran dia. Kita tengok reti. Kita kena fikirlah. Jangan tengok saja tak fikir, tak boleh. Kan? Yang kita tengok dengan ainun mata kita, tapi yang benar-benar melihat kalau orang berfikir dia lihat dengan apa? Dengan basiran. Tu yang kita basir tadi tu. Lihat dengan mata hati. Nampak? Sod basiran. Penipu ni dia tokok tambah je. Tokok tambah lah. Tokok cerita. Dusta tadi Dia pecah amanah. Dia benda dusta. Dia tahu benda tu tapi dia tak amanah lah. Dia khianat. Khianati. Beza dia. Baik. Jahil dengan bodoh. Jahil tak mestinya bodoh. Jahil tu cerdik. Contoh dia Fir'aun. Sikitnya cerdik. Sampai hari ni orang putih buat kajian macam mana batu yang 4 cube tu berat berapa tan? 1 tan. 1 cube tu 1 tan. Dia boleh susun bentuk 3 segi tu. Dia pakai gam apa? Sampai bila gempa bumi dia tetap duduk di paksi dia tu. Mana kita kaji bumi semua dengan graviti semua dia kaji siap dengan angin dengan apa. Sampai hari ni ada tu kesannya. Awak jahil ke tu? Dia jahil apa? Jahil tentang Allah lah. Jahil tentang mentauhidkan Allah.
Dia ingat jahil tu bodoh. Dah. Pandai kan? Dalam ceramah kata tu jahil tu bodoh. Dah. Ni sekarang kita kata, bak banyak Pak Syim, kami ni jahil. Jahil cerdik lah. Oi, bak duit OT pandai cari, kelim. Kadang-kadang contohlah macam kita, saya buat contoh sebab pengalaman saya pemandu ni kita tahu. Bila kami pergi satu tempat, contoh satu tempat Kelang Valley saja ni dia bayar murah ya, RM30 ya. Kita pergi bawa barang pergi. Kemudian bila pergi barang, dalam barang tu dia ada sangkak. Sangkak lah. Sangkak bila depa buang barang ni tinggallah sangkak kosong. Kami pergi malam, hantar barang penuh sangkak. Barang pagi tadi atau semalamnya mesti ada barang sangkak kosong. Jadi kalau kita ambil balik sangkak tu kita boleh claim. Dulu tak boleh claim. Bila tak boleh claim, depa biar sangkak tu sampai kami ada buat balik kan. Bila boleh claim, satu sangkak pun tak ada. Nampak tak? Satu pun dia balik. Nampak tak? Itu jahil ke apa tu? Mana cerdik? Nampak tak? Cerdik kena kat dia. Nampak. Mana jahil? Contoh Abu Jahal. Dia nama dia asal bukan Abu Jahal. Abu Al-Hakam. Mana ketua bahagian perundangan. Main-main peguam negara ni ikut. Tapi bila dia sula Sumayyah tu kan, yang keluarga Sumayyah tu, dia sula perempuan dia tadi dengan lembing melalui sampai tembus belakang ni. Rasulullah tu kata hari ni hang bukan Abu Hakam dah. Hang bapak segala jahil tu Abu Jahal. Lekat tu nama dia Abu Jahal. Sejak pada tu berkatnya Nabi kata tu. Terus orang panggil Abu Jahal. Nampak? Bapak segala kebodohan. Dia tak sebut jahil, dia sebut jahal. Nampak? Walaupun dia dulu ketua peguam negara, ketua hakim negara. Bapak mana orang berhukum semua, berhukum kat dia. Mana orang bijak. Nampak? Jadi kita jangan tu beza tu lah. Kita hari ni saya nak cuba. Bodoh tu macam mana pemahaman? Bodoh macam kita macam tak ada ilmu tu bodoh lah kan. Dia tak mau belajar. Selalunya tak mau belajar lah. Kalau tak mau belajar memang duduk tahap tu. Contoh macam hari ni lah. Saya nak sebut paling senang. Kan? Beza Allah dengan Tuhan. Ni pejabat kadi pun, pejabat baru ni saya pergi mufti, saya sebut sembang dengan dia lah, ada ustaz yang hebat-hebat lah, depa selebriti, kita bawa lori kan. Tapi bila tanya depa pun tak pernah dengar. Saya kata ustaz, saya tahu kalau disebut nahu, bukan tak ada orang cerdik, ada di sana banyak yang balik Mesir sampai buat PhD apa semua kan. Banyak. Saya tahu ustaz, hari ni saya baru ni saya pergi dua-dua mufti saya pergi, satu Putrajaya kan, yang satu di Selangor punya lah, dekat Masjid Negeri tu, bangunan Sultan Idris. Ya ustaz, kalimah Allah ni dengan Tuhan ni, cuba kita kata ya Allah, ya Rabb, tak sebut ya Allah dia cukup, tak payah ya Allah ya Tuhan, sebab Tuhan tu makhluk. Dia diam tak? Bukti dia macam mana? Dia tahu. Bukti dia, kita katakan kalau tak ada asyhadu kita sebut la ilaha, tapi tambah sebut asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya ilaha tu dinafi awal dah. Nampak kalimah tadi kalau kita mengaji as-sarab kan, nahu sarab tu. Nafi awal dah. Tuhan tu mana nafi. Sedangkan isbatkan Allah. Selain daripada Allah adalah makhluk. Faham tak? Selain daripada Allah dan makhluk. Mana Tuhan tu sendiri makhluk. Kenapa kita nak sebut ya Allah ya Tuhanku pula? Yang ni Ustaz Isa marah. Dia kata betul ya Ustaz, betul. Depa dah tahu betul bawah titik ada ketul hidup ketul tenggelam timbul. Tapi kalau masuk dalam TV tak cerita lah. Tak ada. Dia kalau cerita tukang macam-macam. Dia macam ni. Kanak-kanak yang akhir balik anak-anak kita lah, kita semua ada anak kecil, cucu pada tak ada, tengok anak tengok cucu pula kan. Tengok depa ni mumayyiz ni, maksud kata mumayyiz ni dia boleh membezakan walaupun dia tak akhir balik lagi, dia tak sampai tahap boleh solat apa semua. Dia peringkat 15 tahun ke bawah lah kita katakan, mumayyiz 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kita panggil dia adik-adik. Ya abah kata. Mana meja? Dia tunjuk meja, dia pegang meja tunjuk. Mana kursi? Dia pegang kursi. Mana budak ni jadi apa? Mumayyiz lah, dia boleh beza antara
kursi dengan meja. Kalau kita tak ada adik mana kursi, dia tunjuk meja, dia pegang meja. Mana meja, dia pegang kursi. Mana atas dia belum mumayyiz. Habis tu kalau sebut Allah, kita sebut Tuhan, macam mana sedangkan Tuhan tu makhluk? Kita teruklah pada budak tadi. Budak tadi tak ada dosa. Kita dah boleh nak bezakan. Mana kita nak? Lebih teruk tak kita ni? Paling susah kata kita boleh beza. Dia pandai beza. Bengkang dengan taik dia pandai beza. Cuba tanya. Saya contoh dah sana, saya contoh kata. Jadi tujuan Allah dah buat dah siap tu. Kan? La ilaha. Kalimah la tu bukan nafi sikit-sikit tau. Dia panggil nafi jinsmiyah. Jinsmiyah ni nafi tu, dia menafikan semua ayat. Contoh dia kata apa? La ilaha. Mana la tu dia menafikan semua Tuhan tu. Menafi semua, melainkan Allah saja. Kalau kita buka Quran kan. Alif lam mim. Baca macam mana Quran? Alif lam mim tu. Kenapa mim tu kena bagi dengung? Ngaji tadi saya tahu ni dua-dua mengi tajuk Quran kan. Ni dia bang kata. Siapa bang? Contohnya ni. Alif nampak tak nampak? Bagus Hakim ni beli pen beli tu. Okey. Nampak? Mudah faham tu. Jadi kita baca macam mana ni? Alif lam mim. Kenapa sini mim tu kenapa kena dengung? Setengah orang baca tak dengung tak sah. Dan berdosa. Kalau dia tak mengaji, dia berdosa. Kalau dia mengaji, dia tahu benda tu kena dengung tapi dia tak dengung, dia lagi berdosa. Pasal apa? Tu boleh walaupun dia tak buat yang tu ke apa, yang tu dia punya nak bagi dia ni rokhawah dia kata tak bagi intonasi tu. Pasal apa? Banyak dia Abang Yusuf. Abang Yusuf saya tahu ni pakar tajwid dulu tajwid nombor 1 Lama dah. Lama dah. Okey, lama okey. Lupa. Itu jawapan dia. Lama lupa tak ingat. Dia tu memang tak mana-mana saya ajak Datuk Datim sama-sama. Masa kami ngaji luar negara tu, kami ngaji ni main sini lupa. Luar negara. Okey. Dapat nak beritahu ni faham. Bukan kita nak cari siapa pandai dah. Siapa pun tak pandai, yang pandai Allah ya. Okey, dia macam ni, dia kena sebut satu-satu. Kalau alif ni, alif lam fa. Alifun. Bukan alifun pula. Alif. Alif lah. Angin kuat. Okey, yang ni dia tak ada harakat apa, dia satu harakat ya. Okey, ni lam. Nampak? Lam alif ni lam. Panjang dia 6 harakat. Yang ni mim ya, mim. Apabila mim bertemu mim, di sini dia panggil idgham. Idam mislan soir. Idgham mislan soir masukkan dua contoh yang kecil. Dua contoh kecil maksudnya di sini mim dengan mim ni dia panggil idgham mislan soir, makna dia kena dengung 2 harakat. Dia kena guna ataupun dia panggil idgham mutamajisain. Baik. Ambil pen merah mana tu? Kadang-kadang benda ni hari-hari kita buat, baca Yasin lah. Okey, sini 6 harakat. Sini 2 harakat. Sini 6 harakat. Sini tak ada harakat, 1 harakat je. Ada berapa harakat tu? 15. Mana nafas kena banyak? Tu tak main lagi surah Maryam tu. Kaf ha ya ain sad. Baik. Kalau di sini yang mana mad lazim harfi musaqqah dengan mad lazim harfi muqaffaf, boleh beza?
Tak tahu jawab dia tiap 2 minggu kena main ni saya dah beritahu. Tak, sebenarnya saya sayang ikhwan kita ni mengaji tauhid cantik lah. Tapi hak Quran hari sepatutnya ulama kata paling lekeh pun 50 ayat kita baca. Tu paling lekeh tu. Sibuk tak sibuk, kalau orang perempuan main haid dia kena berzikir banyak. Dia nak baca Quran tak boleh, dia kena berzikir lah. Tapi orang lelaki takkan main haid tu. Orang lelaki dia kena baca kurang 50 ayat tu orang biasa. Ada satu syekh tu, nama dia Syekh Zaini. Dia kata sehari orang awam macam biasa kita ni, yang awam lah, dia kira orang awam lah, dia mengaji sat tak mengaji ni, dia kena kata sebut la ilaha illallah tu kurang-kurangnya 1000 kali sehari, orang biasa. Kalau orang yang mengaji macam kita ni, kurang-kurangnya berapa? 5000 kali. Kita rasa banyak, kalau buat tak banyak mana. Duduk saja berhad tek-tek tu kan, yang kelak dia kelak naik nombor dah. Taklah banyak mana kan. Kalau 1000 tu saya ingat berapa minit, 15 minit dulu lah. Pasal kita pasal alamak, pasal kita tak pernah buat. Kalau cuba kita buat, tak lama mana. Tu 5000. Kalau yang nak mengajak macam saya mengajak orang ni, tahu banyak mana? Saya pun tak mampu buat 10,000. Bila orang dah buat pada ni, wajib, bukanlah wajib, mana kata Allah redha tak bagi dia mati dalam kalimah la ilaha illallah. Mak dia sentiasa sebut. Kalau sebut tu tak faham, macam mana? Kena faham lah baru sebut. Ya, kalau dah faham tak payah sebut tak boleh. Ni masalah. Nampak masalah kita tu. Kita mainkan satu isu, kalau dah faham tak. Contoh, kita nak solat ni kan Allah kata dirilah solat untuk mengingati aku. Kan Allah kata dalam surah apa? Surah Sad dah. Kan dia kata apa? Aqimus solah li dzikri. Dirilah solat untuk mengingati aku. Kan? Kata baji. Tapi bila kita ingat Allah Taala, tak payah solat. Betul tak? Nak betulnya tu. Macam kau kata betul tak? Tu fikir Allah dah. Dia kalau tak solat kapiak. Tu dia. Sentiasa faham. Kepahaman tu. Faham macam mana? Faham solat? Tak faham la ilaha illallah tu. Dah tak payah nak sebut. Tak boleh. Dia sabit tu kalau faham saja, dia ada qauli, fi'li, qalbi. Semua kena jalan serentak. Bukan kata. Bukan saja kata, faham dan buat. Macam contoh kul huwallahu ahad. Macam mana? Dalam tu ada tak qauli? Ada. Kita kul mana kita kata. Kan? Kita dah faham lah. Faham nama anda Allah tu tidak lebih syirik. Perbuatan tak mau syirik tu macam mana? Faham? Perbuatan tak mau syirik tu macam mana? Contoh dia macam ni. Ni pergi dalam sikit dah, pergi dalam sikit. Yang ni Datuk kata kalau tu aku pelayak banyak sikit hari lah. Kita kalau kita kata kita lah boleh baca Quran, kita boleh solat kan. Kita solat boleh, orang tak boleh buat solat duha, kita boleh solat duha, orang tak boleh buat solat tahajud. Kita terkejut pun kita mangkit buat. Kalau kita saja boleh buat, kita nampak kita boleh buat, kadang-kadang kita duduk seorang-seorang pun kita perasan. Tak perasan lah, kadang-kadang kita rasa awak lah banyak orang tak boleh buat, aku boleh. Kita duduk seorang-seorang kita fikir. Ujuk. Ataupun kalau kita tak ada lah langsung ingat nak ujuk, nak bangga dia tak ada. Tapi kita rasa kita faham ni, aku boleh solat baca ni betul tadi. Kalau kita rasa betul, mana kita bersyirik dengan Allah. Habis tu macam mana nak buang syirik? Buang. Macam mana nak buang? Takkan buang seketik aku buang lah. Buat je lah. Dia Allah sebut dalam Quran tu. Apabila kamu dah jadi macam tu, kamu Fatim, maka sebutlah hadza min fadli rabbi. Inilah nikmat ataupun anugerah yang Allah bagi dekat aku. Maka kita kena bersyukur lagi. Jangan kita duk pasal. Saya pula ya. Contohlah. Kalau kita solat, okey dah tuntut dengan rukun, dengan pakaian tutup aurat, dengan bacaan pun di sudut makhraj sifat contoh, dengan mengaji nahwu sorof lagi. Kita berdoa. Doa. Dulu sakit, contoh saya sakit, berdoa, Allah berkat doa tadi dengan izin Allah baik. Kalau kita tak dengan doa aku tadi aku sembuh penyakit, jadi apa? Syirik lah. Tak mana syirik tu? Mengaku.
Pasal kita tak doa dia seolah-olah doa kita kuat, paksa Allah suruh sembuh kita. Lebih tinggi pada Allah Taala. Macam juga Allah kita kata Allah adalah nama Tuhan bagi orang Islam. Tuhan pula kuat bagi nama untuk orang Islam. Nama Allah. Nama. Saya tak di pejabat agama. Betul dah. Betul lah bawah titik ada ketul. Tenggelam timur. Tapi kenapa kena yang ini tak boleh nak diketengahkan? Kan? Tidak, saya tak bawa lori ya kak. Lebih baik saya duduk dalam TV. Assalamualaikum. Salam 3-4 ribu sebulan. Susah nak buat. Nampak? Tu dah kata tidak, saya tak bawa lori. Kita belajar tu nak bawa sampai ke tua. Future ni daripada kecil-kecil belajar daripada kecil sampai ke tua. Mana ada yang cerita tu. Cerita tu tak pernah ada. Cerita tu tak ada. Jadi nak diubah etikat tu payah. Boleh ubah, tapi kita sendiri kena ubah. Dan saya mau ikhwan kita pun berubah untuk generasi kita. Baru boleh berubah. Itu boleh. Kalau nak ubah satu menit tak boleh. Kita kena buat Kita sendiri kita ni. Ada satu sahabat. Ni zaman hamba abdi lah. Dia cerita ni dalam sirah. Kalau kita baca banyak sirah tu, dia banyak untuk motivate kita punya diri. So, orang azan kita jawab lu tu. Nak rehat lu minum air, nak pergi bilik air habis lah. Sebab tu dia sekarang. Dia belajar tak apa. Sekarang ni kita belajar untuk fahami. Dari nanti tengok TV lepas orang azan kan. Allah ya Tuhan. Hari-hari. Yang mensyariatkan seruan azan. Macam mana? Sabar je. Azan dah jawab azan dah. Monti lu stop Ustaz.